Share semaksimal yang mungkin, semaksimal yang boleh. Share video ni. Okey, Datuk Madam dah pun sampai. Sekejap Duduk ni apa dulu? Duduk belakang kan? Ha? Ya. Yeah. Okey Dokumen berada di belakang. Tok, mana tok? Tok. Datuk Ali. Duduk depan. Okey. Boleh Alright. Mana si Salimin depan sikit Amin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saya telah selamat sampai di KLIA 2. Selamat sampailah, tak tahu lepas ni kena tahan ke tidak kan. Okey. Dokumen tidak bersama saya tapi ada di belakang. Okey. Sebelum saya ulas pasal dokumen tu, saya nak menjawab kenyataan yang telah dibuat oleh Ketua Polis Negara yang mengatakan kami ini pakatan jahat. Pakatan jahat. Ada 10 perkara yang saya nak jawab. Pertama, saya nak jawab kenyataan Datuk Hamid Bado yang mengatakan bahawa kita buang masa. Dia kata polis buang masa kerana menyiasat kes video seks luar tabi'i Azmin dan juga Haziq ni. Saya nak beritahu kenapa benda ni buang masa. Benda ni buang masa kerana beliau duduk di tempat yang beliau tidak layak duduki. Hamid Bado duduk di tempat Ketua Polis Negara, tempat yang dia tak layak duduki. Saya nak beritahu dulu dia ni cuma timbalan OSPD Gombak dan kemudian dia duduk lama di Special Branch sebagai timbalan pengarah. Dan ketika dia berada di jawatan timbalan pengarah Special Branch, kita menghantar dia untuk negotiate dengan Tun Dr. Mahathir supaya Tun Dr. Mahathir menghentikan serangan terhadap Najib. Bila Tun Mahathir dah kecewa anak dia kalah VP, bila kecewa apa dipanggil, ini projek-projek kroni dia macam IPP ditamatkan kontrak, tak disambung semula, macam kontrak yang dimiliki oleh IPP milik YTL. Tun Mahathir marah, kita hantar Hamid Bado. 4 kali dia berjumpa dengan Tun Mahathir. Cuma lemahnya dia ni bila dia jumpa dengan Tun Mahathir, kena psycho dengan Tun Mahathir, dia lebih percaya dengan hasutan-hasutan Tun Mahathir berkaitan dengan 1MDB. Dan hari ini saya nak beritahu dengan Datuk Hamid Bado bahawa apa yang dia salah tanggap, yang dia dengar daripada Tun Mahathir tentang 1MDB ternyata tidak benar. Kerana sehingga hari ini sebagai seorang anggota polis, walaupun dia dulu di Special Branch, dia tidak duduk di bawah bahagian siasatan jenayah. Dia banyak benda yang dia tak tahu tentang kes-kes jenayah. Tetapi saya yakin dia tahu. Bila Tun Mahathir menuduh Datuk Seri Najib sebagai seorang pencuri, dia sepatutnya dakwa Najib di bawah Seksyen 379 kanun kesiksaan kerana mencuri. Tun Mahathir kata Najib penyamun, sepatutnya dia dakwa di bawah Seksyen 392 kerana menyamun. Tetapi hari ini tidak ada sebarang pendakwaan baik di bawah Seksyen 379 baik juga begitu di bawah Seksyen 392. Yang mereka gunakan ialah AMLA. Kenapa AMLA? Kerana AMLA beban untuk membuktikan seseorang itu bersalah ataupun tidak terletak di bahu pendakwa raya, orang yang menuduh. Orang yang hartanya dirampas, dibekukan, dia kena buktikan. Jadi saya nak beritahu punca kita bazir masa kerana kita ada Hamid Bado sebagai Ketua Polis Negara. Jadi saya minta supaya beliau meletakkan jawatan bagi kepada ramai lagi. Ada ramai anggota polis yang profesional, yang qualified, yang mampu untuk menjadi IGP. Disebabkan
beliau menjadi IGP hari ini, tuan-tuan, apa yang berlaku ialah apabila dia mendapati laporan SKMM jelas menunjukkan bahawa video milik Azmin dan Haziq ini, video ini tulen, beliau tidak mampu nak melawan Tun Dr. Mahathir yang meminta supaya beliau mengatakan bahawa pelaku itu bukan Azmin Ali. Jadi saya nak beritahu, beliau tidak layak menjadi IGP kerana beliau membohongi rakyat Malaysia. Beliau membohongi rakyat Malaysia. Dan disebabkan beliau percaya dengan pandangan Tun Dr. Mahathir bahawa seorang peliwat, iaitu Anwar Ibrahim, tidak layak menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba hari ini beliau tersepit. Tersepit kerana orang yang Anwar Ibrahim liwat dulu, iaitu Azmin Ali, hari ini sudah nak diangkat pula menjadi bakal Perdana Menteri oleh Tun Dr. Mahathir. Kalau tak kerana beliau ini meletakkan Mahathir sebagai idola, saya dah siasat latar belakang dia. Beliau tak ada buat ambil duit daripada Mahathir. Dia tidak terhutang budi dengan Mahathir. Jadi tak ada sebab dia tak ada telur nak bertindak ke atas Azmin Ali. Dia hanya tak bertindak ke atas Azmin kerana dia menghormati Mahathir. Ini satu benda yang kita tak boleh biarkan. Rasa hormat dia kepada Tun Mahathir tidak boleh dicampurkan dengan tanggungjawab dia sebagai Ketua Polis Negara untuk menjalankan tugas untuk memastikan bahawa keadilan dapat ditegakkan. Ini jawapan saya kepada membuang masa. Ini saya karang masa saya duduk atas flight tadi. Kedua, dia mengatakan dia didesak oleh pemimpin politik daripada pembangkang. Saya tahulah dia tuju kepada saya. Dia kata dia ditekan oleh ahli politik di luar government, di luar kerajaan. Dia kata orang dalaman kerajaan itu tak tekan. Ini satu lagi pembohongan. Saya nak beritahu apabila beliau terlepas cakap. Bila beliau terlepas cakap, di dalam satu rancangan TV yang videonya saya pun telah keluarkan. Pada ketika itu, tuan-tuan, bila saya lihat, beliau mengatakan bahawa video itu tulen. Bila dia keluar je perkataan tulen, tuan-tuan, kita viralkan video itu, beliau telah dihubungi oleh Tun Dr. Mahathir. Itu sebabnya beliau mengeluarkan kenyataan. Kita pun ada orang dalam juga, jangan lupa. Beliau mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa video itu tulen, tetapi pelaku di dalam video tersebut negatif, bukan Azmin Ali. Ini satu benda yang jelas berbohong. Okey, pegang dulu. Okey. Kemudian Datuk Hamid juga kata buang masa bawa isu video ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebagai seorang Ketua Polis Negara, dia tidak sepatutnya mengatakan apa yang berlaku ni ialah satu jenayah di bawah Seksyen 377A dan boleh dihukum di bawah Seksyen 377B, Kanun Kesiksaan. Macam mana dia boleh kata jenayah seks luar tabi'i ini satu benda yang membazir masa? Kalaulah jenayah ni membazir masa, lepas ni orang rompak, lepas ni orang mencuri, jangan ambil tindakan. Ini satu perkara tak sepatutnya keluar daripada mulut seorang anggota polis, apatah lagi IGP. Jadi saya harap kalau dia tak sanggup nak jalankan tugas dia sebagai IGP, bagi laluan. Ada banyak, kita ada ramai lagi. Akril Sani ada, Datuk Rashid dulu pun boleh dipanggil balik, Tan Sri Rashid. Ada ramai lagi tokoh-tokoh di bawah pasukan polis yang cukup profesional dan berintegriti ni. Disebabkan apa yang beliau hadapi hari ini, kita semua rakyat Malaysia kena tanggung masalah dia. Okey? Dia juga mengatakan bahawa dia ditekan. Dia ditekan. Saya nak beritahu yang tekan dia Mahathir. Saya tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menekan IGP kita. Betul tak betul? Apa kuasa yang kita ada? Kita tak ada kuasa nak menekan dia. Okey? Datuk Hamid juga kata kami membebankan orang ramai. Saya nak beritahu yang membebankan kerana siasatan ini gagal dikomplit. Saya nak beritahu hari ini sudah berapa lama?
1 bulan 11 hari. 1 bulan 11 hari. Datuk Hamid kata dia perlukan masa. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, barulah dia perlukan masa. Betul tak betul? Ha? Kalau kita ambil orang, kutip orang tepi jalan, kita cek urine test, kita boleh tahu dia ada ambil dadah ataupun tidak. Betul tak? Tapi bila melibatkan kes anak Mak Sabu, 3 bulan. 3 bulan untuk diselesaikan kes ni. Bila melibatkan Adon Tronoh yang telah merogol seorang warga Indonesia, saya nak beritahu tuan-tuan, sehingga hari ini Adon Tronoh ini sekali pun tak direman. Padahal bila saya membuat laporan polis, tuan-tuan, saya membuat laporan polis ke atas Azmin Ali, saya kena tahan 1 malam duduk di dalam tahanan polis. Bagaimana Adon Tronoh merogol langsung tidak kena reman, tidak ditahan untuk diambil reman dan disiasat. Okey. Kemudian dia mengatakan bahawa membawa isu video ini membazirkan duit. Membazirkan duit. Saya nak beritahu dengan dia, yang sebenarnya ialah kerana isu-isu politik beginilah pasukan polis diraja Malaysia mendapat wang tambahan yang dia gunakan kod dana penyelidikan, tapi sebenarnya ialah untuk kerja-kerja espionage. Dan saya nak beritahu, orang yang pasang kamera ini, Hamid Bado tahu siapa. Dia tahu siapa yang buat. Orang yang boleh berpakat dengan pihak hotel, orang yang boleh memastikan pihak hotel memastikan Azmin Ali masuk bilik itu, kita pun tahu siapa. Kita boleh agak siapa. Betul tak betul? Saya nak beritahu, apa yang berlaku itu menggunakan duit rakyat. Kerja-kerja espionage itu memantau Azmin Ali menggunakan duit rakyat. Bila dah dapat bukti, tiba-tiba nak dibiarkan begitu bukti itu. Siapa sebenarnya yang membazirkan duit rakyat hari ini? Ya. Dan kita dah dapat keputusan daripada SKMM, dan saya yakin daripada ni Suruhanjaya Cyber Security, Cyber Security. Tetapi saya yakin Cyber Security boleh dan telah mengenal pasti bahawa pelaku di dalam itu ialah Azmin Ali. Tetapi Datuk Hamid Bado telah mengatakan bahawa ianya bukan Azmin Ali. Akibat daripada itu, tuan-tuan, kami terpaksa pergi ke Indonesia. Kami terpaksa pergi ke Indonesia untuk mendapatkan ni. 2 kali flight saya terpaksa dibatalkan. 2 kali kerana report ni tak siap. Okey. Maklumat ni saya tak boleh dedahkan sepenuhnya. Ini perjanjian saya dengan pihak ni. Dia kata the reports not for public consumption. Ada perjanjian di antara kami dengan ni. Kami akan serahkan ni. Peringkat awal kami nak serahkan kepada IGP. Tetapi apabila dia menyebut bahawa pakatan kami ni pakatan jahat. Pakatan jahat. Padahal kami nak tolong dia. Nak memudahkan supaya dia boleh menghadap Tun Dr. Mahathir, mengemukakan bukti, memberitahu kepada Tun Mahathir, rakyat dah tahu bahawa pelaku di dalam video tersebut ialah Azmin Ali. Kita tak boleh lindungi lagi Azmin Ali. Kita nak mudahkan kerja dia. Betul tak betul? Tetapi dia kata kita pakatan jahat. Jadi saya takkan serahkan benda ini pada pihak polis. Saya akan serahkan kepada IPCMC, iaitu Suruhanjaya Salah Laku Anggota Polis. Saya akan serahkan kerana ini boleh membuktikan bahawa Hamid Bado telah pun melakukan penipuan. Telah melakukan penipuan. Okey, duduk dengan dia. Okey. Selain daripada security, cyber security, selain daripada cyber security, ada banyak pihak lain yang boleh melakukan, dia ada banyak pakar forensik yang boleh memeriksa video ini. SKMM ada kepakaran, MKN juga ada kepakaran, MIO juga ada kepakaran, dan banyak agensi lain dalam negeri. Tapi disebabkan mereka ini, mulut mereka telah dizip oleh Tun Dr. Mahathir, kita terpaksa menggunakan pakar daripada luar. Dan saya nak beritahu, apa yang ada hari ini hanya berkaitan dengan video. Selepas ini, saya akan keluarkan pula laporan berkaitan dengan audio. Kita tengok bahawa video ini telah dirakam dalam keadaan TV terbuka. Betul tak? TV on. Tuan-tuan, pakar ini saudara telah pun
telah pun ekstrak suara Azmin dan kita padankan dengan suara beliau di dalam ceramah-ceramah dia. Okey, lepas ini yang kedua lebih kepada dia punya audio dan pengecaman dua wajah, iaitu Azmin Ali dan juga Haziq. Ini laporan tambahan daripada laporan yang akan kami serahkan. Nombor 1 kita serahkan kepada IPCMC. Nombor 2 kita akan serahkan kepada Menteri Dalam Negeri terus. Kita harap Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai guts untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Kalau misalnya Datuk Ahmad Badoh tak boleh bertindak kerana dia terlalu menghormati Tun Mahathir, kita harap supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh bertindak. Okey. Dia ada banyak ni ada 10. Saya baru jawab 5. Okey. Kemudian dia menyebut kami ni pakatan jahat. Saya nak beritahu pakatan jahat di sini ialah IGP kita berpakat dengan Tun Mahathir, berpakat dengan Azmin untuk memastikan orang yang telah melakukan jenayah di bawah Seksyen 377A dan B ni tidak dihadapkan ke muka pengadilan. Kita sebenarnya bukan pakat untuk buat jenayah. Kita pakat nak tolong dia, memudahkan dia. Kita tahu dia hormat Tun Mahathir. Dia bukan makan dibeli ataupun sebagainya tuan-tuan oleh Tun Mahathir ni. Kerana dia hormat Tun Mahathir dan Tun Mahathir pun nampak dia tegas bila dulu dia lawan kes 1MDB, dia diangkat menjadi Ketua Polis Negara. Tetapi kenapa dia tak boleh meneruskan ketegasan itu? Hari ini kita tengok banyak isu yang melibatkan pemimpin PH, dia gagal untuk mengambil tindakan yang tegas. Jadi yang sebenarnya pakatan jahat ialah pakatan di antara Tun Dr. Mahathir, begitu juga dengan Azmin Ali dan melibatkan Datuk Amir Badoh. Nombor 7, macam dia sebut tadi, dia perlukan masa, saya dah jawab. Okey. Nombor 8, dia kata dia nak meningkatkan integriti kaki tangan. Nak meningkatkan integriti kaki tangan, saya nak beritahu Datuk Amir, dia kena mulakan kepimpinan melalui tauladan. Kena mulakan dengan diri dia sendiri. Betul tak betul? Kalaulah IGP tak boleh bertindak kerana dia menghormati sangat Perdana Menteri, dia berpihak kepada sebelah pihak, maka sudah pasti anggota-anggota yang lain juga akan menerima padah. Dia dah buat kerja penat-penat, buat kerja espionage, mereka dah tahu siapa di dalam video tersebut. Tetapi apabila IGP tidak mahu mengambil tindakan, akhirnya anggota polis yang dapat nama buruk. Jadi kita tahu ramai anggota polis ni dengan kita, tuan-tuan. Jangan sampai kerana Hamid Badoh seorang, semua anggota marah kat kita. Okey. Kemudian dia juga menyebut bahawa kes ini kes yang remeh dan mengaibkan. Saya setuju. Kes ini kes remeh, kes ini mengaibkan. Tapi siapa yang membuat perbuatan yang mengaibkan ni? Betul tak? Ini bukan kes remeh. Saya nak beritahu ini bukan kes remeh. Kalau misalnya Azmin tidak dihenti, tidak dihalang daripada terus memegang jawatan menteri. Kita ada seorang menteri yang dengan mudah boleh diperas ugut. Kontraktor-kontraktor yang tahu perangai dia ni, tuan-tuan, bila minta projek tak dapat, dia boleh ugut. Betul tak betul? Malah kalau kita ada masalah dengan negara Indonesia, contohnya, kita ada masalah air kita jual murah sangat. Kita ada masalah mereka selalu ceroboh ruang udara. Kalau tiba-tiba satu hari Azmin jadi Perdana Menteri, kita hantar Azmin. Kita hantar Azmin untuk selesaikan dua masalah ni. Kalau kata ketika itu dia diugut oleh pihak berkuasa Singapura dengan mengeluarkan video dia. Saya pun tahu, saya kawan baik dengan Azmin. Dia banyak simpan duit di Singapura. Dia selalu pergi Singapura. Kalau disalahkan pun video dia boleh dirakam oleh pihak espionage kita, takkan di Singapura pihak intelijen Singapura tidak merakam apa yang dia buat. Jadi saya yakin kalaulah pihak musuh ada benda ni, tuan-tuan, maka kedaulatan negara akan terancam. Jadi saya nak beritahu, daripada kita satu Malaysia diaibkan, Perdana Menteri kita seorang LGBT, lebih baiklah hari ini kita dedahkan diri beliau ini supaya satu negara tidak diaibkan satu ketika nanti. Dan yang ke-10, dia marah kerana video ini keluar pada bulan Syawal. Ini yang saya paling tak boleh terima.
Sepatutnya dia marah bagaimana Azmin Ali pada 11 hari bulan 5 dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan boleh melakukan perbuatan terkutuk ini. Boleh melakukan seks luar tabi'i dalam bilik di hotel 4 Points Sandakan bersama dengan Haziq dalam bulan Ramadan. Dia buat kerja pada pagi sekitar jam pukul 1 hingga pukul 2 pagi pada 11 bulan Mei tahun 2019. Besok pagi, besoknya tuan-tuan, pada hari yang sama, 11 hari bulan tu, pagi tu dia fly dengan saya balik ke Kuala Lumpur. Saya ada, Mat Sabu ada, Anthony Lok pun ada dalam flight yang sama. Ini Datuk Ali pun ada masa tu. Kemudian, saudara, dia boleh menghadiri majlis berbuka puasa dengan Yang di-Pertuan Agong. Cuba bayangkan betapa munafik. Yang munafik bukan Samsul Iskandar, tuan-tuan. Yang munafik ialah Azmin Ali. Ini saya nak tegaskan. Okey? Itu 10 perkara yang saya nak menjawab IGP. Okey, saya berbalik pada ni. Atas penipuan IGP ni, okey, dapatan daripada pakar forensik ini kita akan serahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian satu salinan saya akan bagi kepada IPCMC bila saya membuat laporan terhadap salah laku IGP kerana melindungi seorang Menteri Kanan. Dan kemudiannya saya telah mengarahkan Tuan Fazilah dan Logan untuk mengambil tindakan undang-undang menyaman IGP. Kita tahu kita tidak ada locus standi, tetapi disebabkan saya membuat laporan polis ke atas Azmin Ali, saya ada locus standi. Tambahan pula saya disimpan 1 malam kerana laporan polis yang saya buat itu. Jadi saya ada locus standi. Saya akan saman beliau. Dan yang kedua, kita juga akan dapatkan court order untuk memastikan hasil daripada laporan forensik pihak Indonesia ini kita akan gunakan dalam kes mahkamah apabila kes ini dibawa ke mahkamah. Kita tak tahulah sebab mahkamah dia punya, peguam negara dia punya, ketua polis negara pun dia punya. Kalau katalah dia tak bawa ke mahkamah, maka kita akan minta, kita akan dapatkan court order bayar RM40 je untuk pastikan kita boleh dapatkan pengesahan pihak mahkamah sama ada video ini dapatan ini betul ataupun tidak. Ini perkara-perkara yang kita nak buat. Saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Okey. Beliau mengatakan CCTV ini tak boleh mengecam. Tidak boleh mengecam. Padahal pada tahun 2016 lebih kurang 2 tahun yang lepas lah. Pihak polis telah pun bekerjasama dengan MIMOS untuk menghasilkan smart CCTV. Tujuan dia apa? Tujuan dia apa, tuan-tuan? Okey, ini Logan ini peguam saya. Dia nak fly pergi ke Melbourne ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, tujuan mereka buat smart CCTV ni adalah untuk memastikan jenayah dapat dirakam melalui CCTV, dan bukan setakat merakam. Bila kejadian itu berlaku, CCTV, smart CCTV ini boleh notify pihak polis. Dan hari ini telah terbukti banyak kes yang telah berjaya kita selesaikan. Kita tengok kes yang melibatkan kumpulan geng BB. Dia geng remaja yang tutup muka telah melakukan rompakan kepada kedai-kedai supermarket, superstore di Sabah. Mereka telah berjaya ditangkap walaupun muka mereka ditutup. Tapi dalam kes ini, tuan-tuan, muka Azmin Ali terang-terang. Saya tak boleh tunjuk semua, tapi saya boleh tunjuk sikit. Okay. Daripada gelap, tuan-tuan, daripada gelap ni, mereka boleh cerahkan, boleh nampak dengan jelas muka Azmin Ali ni. Okey. Dan mereka juga menggunakan teknik ELA.
Dan pakar ni juga, saya tak boleh tunjuk ni tuan-tuan Dan pakar ni beritahu bahawa tidak mungkin video ini adalah video yang direka. Pertama, dia dah sahkan bahawa video ni tulen. Yang kedua, dia kata video nak reka video 100% menyerupai seseorang tidak munasabah. Kalau nak tunjukkan tuan-tuan, pernah bila filem Fast and Furious 7, bila Paul Walker mati, penghabisan cerita tu, lakonan tu dibuat menggunakan teknik CGI. Okey, dia ambil cara berjalan adik Paul Walker, dia ambil cara berjalan cara muka, raut wajah adik Paul Walker seorang lagi, 2 orang adik dia, untuk buat teknik CGI. Walaupun beberapa ketika kos dia 50 juta US dollar, lebih 200 juta ringgit. Saya nak tanya tuan-tuan, muka Azmin Ali ni ada ke sampai 200 juta yang orang nak belanja? Value dia pun tak ada sampai 200 juta, betul tak? Jadi saya nak beritahu, pakar ni beritahu, sama ada menggunakan teknik deepfake pun tak ada. Kerana apabila menggunakan teknik-teknik ni, teknologi sekarang ni masih tak boleh untuk mengelakkan, maknanya boleh kecam, boleh kesan penipuan ni apabila pelakon mengedip mata. Bila pelakon mengedip mata, macam dia blink kan? Okey. Tapi dalam filem ni bukan setakat Azmin banyak kali blink, Azmin pakai cermin mata, Azmin pusing-pusing, betul tak? Ada baring, ada sekejap berdiri, sekejap tengah makan aiskrim, macam-macam posisi. Jadi memang dia kata tak masuk akal dan mustahil untuk apa ni, benda ni fake punya video. Maknanya video ni memang asli, muka, wajah semua memang sepadan dengan 20 still picture yang saya hantar pada mereka dan juga 12 video yang saya hantar pada mereka. Sepadan. Dia tak boleh sebut ini Azmin Ali, tak boleh. Pakar ni tak sebut ini Azmin Ali, tetapi dia kata wajah ini sepadan dengan wajah yang saya ambil daripada Suara Keadilan punya website, daripada YouTube dan sebagainya, untuk dipadankan. Okey. Kemudian saya nak beritahu beberapa insiden-insiden lain. Contohnya macam insiden adik kepada Presiden Korea Utara. Adik kepada Presiden Korea Utara, dia dibunuh oleh 2 wanita, satu warga Indonesia, satu warga Vietnam. Betul tak? Muka dia dalam CCTV sangat jauh. Bukan macam yang ni, dekat depan TV, betul. Tetapi dalam keadaan kabur pun pihak polis boleh cari, boleh dapat tangkap budak ni. Jadi polis kita memang pakar, tuan-tuan. Polis kita pakar, forensik kita baik di cyber security memang pakar. Jadi saya sekali lagi menegaskan bahawa Datuk Amir Bado telah menipu dengan mengatakan bahawa tidak boleh dicam muka Azmin Ali ni. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, bagaimana tak boleh dicam sedangkan laporan CCTV. Cuba tanya dengan Amir Bado ni. CCTV ni dapat daripada mana? Siapa yang boleh dapat CCTV ni? Kalau bukan pihak yang dia pun tahu siapa. Kalau di ketika itu Haziq masuk dalam bilik itu, di ketika itu CCTV juga menunjukkan Azmin memasuki dalam bilik itu. Amir Bado tahu benda ni. Bagaimana dia boleh mengatakan bahawa pengecaman adalah negatif? Ini tak masuk akal sama sekali. Jadi saya mencabar Datuk Amir Bado. Sekira dia mengatakan bahawa yang di dalam rakaman itu bukan Azmin Ali, maka keterangan daripada Haziq adalah satu pembohongan. Maknanya Haziq telah memberikan satu keterangan palsu. Saya cabar supaya IGP mengambil tindakan mendakwa Haziq kerana melakukan fitnah ke atas seorang Menteri Kanan. Dan saya yakin bila Haziq dibicarakan laporan sebenar SKMM ke, cyber security ke,
MIO punya ke, mana saja mereka hantar video ini, mereka akan kata video ini tulen dan mereka boleh dengan mudah mengecam wajah itu sepadan dengan wajah Azmin Ali. Memang tak boleh cam, memang tidak akan dapat keputusan 100%. Tapi 87%, 93% itu dah jauh cukup untuk meyakinkan kita, meyakinkan pihak di mahkamah bahawa pelaku itu ialah Azmin Ali. Sekiranya beliau gagal untuk berbuat demikian, saya cadangkan hari ini supaya semua banduan-banduan di penjara-penjara seluruh Malaysia ini yang sabitan kesalahannya melalui apa yang diperolehi melalui CCTV, maka bebaskan mereka beramai-ramai. Itu je lah yang nak saya sampaikan. Peguam saya mungkin ada nak tambah. Tok Ali. Tok Ali. Datuk. I'm back from my overseas trip. Okey. Seminggu lebih daripada sekarang. Datuk, Ya. melalui face information daripada cyber security mengatakan negatif, tapi melalui apa yang Datuk kata, Sepadan. sepadan daripada Sepadan, ya. Ujian Lift Ya. Indonesia, adakah pihak sekretariat akan memberi tempoh tertentu ataupun memberi tekanan kepada IGP untuk menjawab kenapa ianya tidak sepadan daripada cyber security? Saya dah mencabar tadi. Dapatan kami mengatakan sepadan. Ini pihak forensik Indonesia, pakar forensik video di Indonesia. Tetapi IGP menipu dengan mengatakan bahawa ianya tidak sepadan. Jadi sewajarnya kalau tak sepadan, dia kena dakwa Haziq kerana Haziq telah membuat kenyataan palsu. Haziq telah menuduh seorang menteri melakukan perbuatan yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, yang kalaulah LGBT ni dibiarkan, saya nak beritahu, bukan kita je yang akan susah. Bukan Azmin je akan susah. Satu Malaysia ni akan ditimpa bala. Kita tengok apa yang berlaku di Indonesia. Itu dah cukup jadi pengajaran. Takkan tak boleh belajar lagi. Kan? Jadi kalau tak betul, hadapkan Haziq ni. Dan bila Haziq dibawa ke mahkamah, kita akan dapatkan perintah daripada mahkamah untuk menjadikan dokumen kita ni sebagai keterangan dan barang bukti dalam mahkamah. Dan saya yakin laporan yang sebenar yang dibuat oleh cyber security juga akan keluar. Bila Itu Datuk cara bagi dia. saran kepada IPCMC dan juga Tan Sri Muhyiddin? Itu dalam masa minggu depan. Minggu depan saya akan pergi ke IPCMC dan saya akan hubungi pegawai Tan Sri Muhyiddin untuk mendapatkan temu janji. Datuk, bagaimana dengan CCTV yang lain-lain? CCTV yang Aziz masuk bilik apa semua? CCTV itu ada pada pihak polis. Pihak polis pun tahu bagaimana mereka boleh dapat. Dan pihak polis pun tahu macam mana kita boleh dapat. Datuk, Puan Datuk sendiri difahamkan semalam Azmin Ali mengadakan kenduri Ya. kemenangan. Sedangkan mahkamah sendiri tidak memutuskan lagi menang ke tidak, kan? Tidak Yalah, mahkamah lagi. sebabnya mahkamah kita ni mereka dah kontrol daripada ketua hakim negara, daripada ketua hakim negara pertama, Richard Balanjun pun dia letak orang dia. Lepas tu ganti pun dia letak orang yang telah menyumbatkan Anwar ke penjara. Kemudian dia telah menukar peguam negara, dia letak orang dia juga yang telah menggugurkan kes ke atas sibar rasa rahsia Eric Paulson, Pang Lee Kun, Lim Guan Eng, Rafizi Ramli, ramai lagi, kan? Jadi dia begitu confident bahawa dia tidak akan didakwa. Dia yakin. Sekarang ni dua pihak yang penting. Pertama, pihak polis, iaitu IGP. Jangan cakap polis. Polis ni dah siap kertas siasatan ni lama dah. Kan? Dah siap lama. Tetapi masalah dia bila pihak Jabatan Peguam Negara ni, Jabatan Peguam Negara ni belah Anwar Ibrahim. Polis ni belah Mahathir. Bila Tommy Thomas minta kertas siasatan ni tak nak diberikan. Yang dia bagi kertas siasatan ni, saya nak beritahu tuan-tuan, pakatan jahat sebenarnya Hamid Bado. Kerana dia bukan menyiasat pelaku video Syed Luar Tabi'i ni, dia menyiasat siapa yang menyebarkan, siapa yang menangkap basah. Kalau orang pergi tangkap basah Azmin ni, sudah pasti dia tahu bahawa Azmin ada penyakit ni. Whistleblower. Kan? Siapa orang ni? Hamid Bado pun tahu siapa orang ni. Kan? Itu yang saya kata, membazirkan duit rakyat. Kerana nak lakukan espionage, nak pergi pasang kamera, kena hantar anggota. Datuk, ada kemungkinan Farhash Sekul Datuk Sri Anwar
akan dituduh sebagai mastermind atas arahan Datuk Seri Anwar. Kalau dia dituduh sebagai mastermind yang menyebarkan, saya percaya. Saya percaya. Azmin ni musuh politik Anwar Ibrahim. Anwar nak jadi Perdana Menteri. Mahathir takut Anwar jadi Perdana Menteri. Kerana kalau Anwar jadi Perdana Menteri, orang yang pertama yang akan masuk penjara, Mahathir. Kalau Mahathir dah mampus ketika tu, anak-anak Mahathir. Ini silap Anwar juga. Belum apa-apa hal dia dah kata, jerat tak mengenal pelanduk. Mana tak takut Mahathir? Boleh macam tu Datuk. Tuduh orang yang menyebar, tapi tak tuduh orang yang melakukan Betul lah ni. Inilah jenayah. berlaku. Inilah yang berlaku. Ini exacting what is happening. At the end of the day, Datuk, adakah Ya. kemungkinan besar benda ni swept under the floor dan no case, no Saya conviction? akan pastikan bagaimana mereka buat fitnah, macam Khairuddin Abu Hassan buat fitnah ke atas 1MDB dulu. Sedangkan 1MDB kita bagi modal 1 juta. Bagi modal 1 juta. Selepas 9 tahun 1MDB meniaga, tuan-tuan. Beza antara aset dia dengan dia punya liability 12 bilion. Maknanya modal 1 juta, 9 tahun meniaga, 12,000 kali ganda kekayaan yang dia boleh buat. Syarikat bagus. Tapi Datuk Najib tak berpeluang menyelesaikan kerja dia. Itu sebab kita nak perintah balik. Saya akan pastikan macam mana Khairuddin buat, dia malukan kita, aibkan kita, dia pergi seluruh negara, kita akan buat benda yang sama. Lepas ni akan keluar lagi laporan, bukan setakat laporan audio, kita juga akan dapatkan khidmat pakar, termasuk daripada Hollywood, termasuk daripada Poland, termasuk daripada UK. Tunggu. Benda ni akan keluar. Okey? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.